السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصره والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Sambung ke surat 54 Rumi, Kitab Munyatul Musalli, 13 Jawi 3 daripada bawah. 13 3 daripada bawah. Rumi 54. Kita membahaskan perkara yang menyempurnakan sembahyang. Kata setengah hukama, sembahyang tu ada 12,000 perkara. Yang mana 12,000 tu duduk dekat 12 perkara. Sempurna buat 12 perkara, maka dapatlah 12,000 perkara, iaitu fadilat lah dia kata. Yang 6 adalah sebelum sembahyang. Yang 6 lagi adalah ketika sembahyang. Kita dah bahas sebelum ni, sebelum sembahyang, iaitu sebelum sembahyang untuk dapat 12,000 perkara fadilat. Di dalam 12 perkara adalah 6 sebelum sembahyang, iaitu ilmu, wudu, pakaian, waktu, memelihara waktu, kiblat, adab kiblat, niat. 6 lagi ketika sembahyang. Maknanya yang ketujuh lah kita berhenti. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ketujuh. Tak pakai mic. Aku tak pakai mic. Supaya ada QC kat dalam ni. Jangan main ada QC je tu. Satu Malaysia QC je tu. Slack sikit je komplain lalu. Baik, call tak berhenti-henti. Okay, tak apa. QC dah lepas. Right. Biasalah. Faktomo. Lupa, biasa tu biasa. Yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabdanya tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkannya ialah takbir dan menghalalkannya ialah salam. Ini ketika sembahyang. 6 perkara sebelum sembahyang telah kita selesaikan. 6 perkara dalam sembahyang untuk dapat 12,000 fadilat. 6 perkara dalam sembahyang adalah, yang pertama adalah takbiratul ihram, kena jaga. Kerana kalau hadis ni panjang lagi, dia bagi hadis ni pendek je ni, tapi dia sebenarnya hadis panjang lagi. Miftahus salah at-tuhur. Itu asal hadis dia. Kunci sembahyang adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Apa maksud dia? Maksud takbiratul ihram, takbir haram.
Takbiratul ihram tu takbir haram. Yang kita ihram tu haram lah tu. Maksud haram buat sesuatu. Ada yang diharamkan. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Kalau dalam masalah sembahyang, kan mula-mula ke sembahyang kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir haram. Mengharamkan apa? Perkara yang halal. Sebelum takbir halal, lepas takbir haram. Lepas tu dipanggil takbiratul ihram. Seperti makan, minum, bercakap, berjalan, itu kan halal. Tapi lepas takbiratul ihram, haram makan, haram minum, haram. Betul dipanggil takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Wa tahliluha taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Betul lah. Makan haram, bergerak haram, berlari, melompat, semua haram ketika sembahyang. Lepas salam nak lompat-lompat. Jadi itu maksud dia. Jadi disebut di sini kena jaga takbiratul ihram. Yang pertama nak jaga adalah niat tadi, qasad ta'arud ta'yin. Iaitu masa takbir itu pastikan disertai dengan niat. Niat qasad, aku nak sembahyang apa, fardu ke sunat, fardu. Lepas tu fardu apa? Zuhur, asar, maghrib. Itu je yang wajib. Dan kena jaga sungguh-sungguh sebab mulakan sembahyang dengan takbir adalah khususiah untuk umat Nabi, untuk kita je. Umat terdahulu pun ada sembahyang. Malah Nabi Ibrahim pun dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Nabi Ibrahim doa. Dan zuriat aku juga. Kita dapat faham, setiap Nabi dan umatnya ada sembahyang. Cuma mungkin cara sembahyang tu berbeza, tak sama dengan kita. Tapi sembahyang tu ada. Okay? Dan dimulaikan dengan sembahyang umat yang terdahulu dengan macam-macam cara. Ada dengan mungkin tasbih, subhanallah masuk sembahyang. Gitu. Mungkin alhamdulillah. Hanya satu-satu kita aja yang mulakan sembahyang kita dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka sebagai tanda bersyukur, takbiratul ihram tu sungguh-sungguh. Hikmahnya supaya dapat menghadirkan dekat hati kita ketika permulaan solat, iaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita faham yang lain semua kecil. Kita kerja, sibuk, Allahu Akbar, kerja jadi kecil. Apa sahaja yang di luar sana besar, jadi kecil bila masuk sembahyang. Sebab tu hikmah dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Satu. Yang tu yang ketujuh. Yang ke-8, berdiri kerana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdiri kamu kerana Allah dalam keadaan taat tu, taat, dalam keadaan taat. Berdirilah sembahyang ni kerana jaga betul-betul berdiri tu, untuk dapat fadilat 12,000. Kerana berdiri dalam perbuatan sembahyang, berdiri adalah rukun yang paling tinggi martabat. Dia ada dua yang besar dalam sembahyang. Kita ada berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, lepas tu tahiyat, duduk tahiyat kan. Itu perbuatan. Dalam banyak-banyak rukun fi'li, rukun perbuatan, yang paling tinggi martabat dia adalah berdiri. Sebab ada ayat Quran iaitu Fatihah dekat berdiri tu. Nombor 2 baru sujud. Nombor 1 tu berdiri. Kenapa berdiri tu paling tinggi martabat? Sebab dalam ketika berdiri tu ada kalamullah. Maka tinggilah. Berdiri tu jadi martabat yang tinggi. Jadi jaga sungguh-sungguh berdiri. Berdiri tu biar betul. Walaupun sah kalau nak berdiri begini, nak berdiri macam ni sah. Macam ni sah, macam ni sah, macam ni sah, macam ni sah, yang sengit-sengit, semua sah. Macam ni sah, macam ni, semua sah. Janji berdiri. Tapi dia suruh jaga sungguh-sungguh. Jangan semata-mata sah aja, jaga sungguh-sungguh berdiri tu. Maksud berdiri betul, tegak betul. Jangan tergaru-garu, jangan tergerak-gerak. Supaya dapat fadilat yang besar. Macam tu juga, jaga kita dalam masalah solat duduk. Kena jaga. Fenomena yang berlaku sekarang ni, ramai orang solat duduk. Tak ada masalah. Jika kena pada gayanya, silakan. Bila kena pada uzurnya, silakan. Tapi pastikan sebelum solat duduk, belajar dulu. Solat duduk tu. Bukan belajar solat. Belajar solat kita dah belajar dah. 13 rukun, di rukuk, i'tidal, semua dah tahu dah. Baca-baca semua tahu. Belajar sembahyang duduk. Kalau kita tak belajar sembahyang duduk, kemungkinan sembahyang duduk kita tu tak sah. Kalau lah kita biasa sembahyang duduk ni, bila tua dah sakit.
Kalau katalah umur 60 start sembahyang duduk sampai umur 70 lepas tu mati. Maka kita dikira 10 tahun tak sembahyang. Sebab kemungkinan sembahyang tadi tu tak sah. Sebab sembahyang yang biasa dia belajar, berdiri, rukuk, i'tidal, baca Fatihah, semua tahiyat semua dia belajar. Ketika nak sembahyang duduk ada belajar tak sembahyang duduk? Ke main tengok-tengok orang aja? Tak boleh. Dia kena belajar. Dia ada syarat-syarat khas bagi orang nak sembahyang duduk. Dan duduk pula ada banyak jenis, kita dah bahas sebelum ni. Ada 7 jenis duduk. Semua boleh duduk belah-belah mana. Janji, uzur yang dia i'tiraf. Jadi nak menentukan kita ni uzur yang dia i'tiraf, maka kena tahulah satu-satu, belajar solat duduk. Barulah solat duduk. Kalau tidak, jangan. Bimbang takut, sembahyang tu tak sah. Ataupun bermula kita dah terpaksa sembahyang duduk sebab tak larat tadi, bermula saat tu belajar. Takut-takut kalau kata tak sah sekalipun, nak qada pun tak banyak sangat. Sebab sempat belajar, mungkin qada 3-4 hari, seminggu, 2 minggu je. Habis kalau setelah 10 tahun sembahyang duduk, lepas punya tahu salah cara dia tu. Je. Biasa masalah dekat sembahyang duduk ni, masalah kat satu benda je. Masalah dekat sujud. Tu je. Biasanya memang jika tak mampu berdiri, duduk lah, nak macam mana. Dah duduk atas kursi ke, duduk kat bawah ke, janji duduk. Tapi masalah dia bukan dekat situ. Masalah dia bila duduk, tak sujud. Masa tak sujud di bawah. Sedangkan dia mampu untuk sujud di bawah. Situ je masalah. Dia kata kalau dah sembahyang duduk, rukuk isyarat, duduk, berdiri isyaratnya duduk, rukuk isyarat gini je, sujud pun bawah sikit lah. Dia mudah-mudah gitu. Mungkin ya, mungkin betul. Tapi kena ngaji dulu. Ngaji dulu. Berkaitan dengan solat duduk. Sebab tu dia kata, jaga berdiri tu. Yang ke-9. Membaca Quran. Iaitu membaca Fatihah dan surah. Jaga bacaan Fatihah dan surah. Untuk dapat fadilat tadi. Dia suruh jaga gitulah secara umum. Yang ke-10. Rukuk. Jaga rukuk. Rukuk macam mana pun boleh. Rukuk macam ni pun sah. Ni. Rukuk macam ni afdal. Rukuk macam ni pun sah. Macam ni. Ke bawah. Sah. Malah kalau kepala dia rapat kat kepala lutut pun sah. Katalah. Gimnastik. Pun sah. Sah. Rukuk macam ni pun sah. Tapi afdalnya jaga betul-betul. Macam mana Nabi rukuk straight kat belakang tu, jaga betul-betul. Dia suruh jaga. Ini bukan untuk sah batal. Sah batal kita ngaji baru ni lama habis dah, khatam dah. Ini untuk fadilat. Fadilat lebih, pahala besar. Sujud. Rukuk. Ketika rukuk, malaikat akan letak dosa-dosa kecil atas ni. Lagi sempurna rukuk, lagi banyak dia letak dosa kecil. Bila kita sami'allah liman hamidah, berterabur jatuh. Maka terampun dosa kecil kita. Dosa besar tak boleh, kena minta ampun. Dosa kecil. Kita berbanyak dosa kecil. Free-free je gitu. Jadi rukuk dengan sempurna untuk dapat fadilat yang 12,000 tadi. Sujud 2 kali. Sujud tu rukun, tak sujud tak sah. Maksudnya sujud dengan sempurna. Sujud dengan sempurna. Kerana dalam sehari, sujud adalah paling banyak dalam solat kita. 34 kali sujud. Berdiri baru 17 kali. 17 kan? Betul? Betul lah 17. Tiba-tiba orang tengok. Kita pula jadi. Betul 17. Betul. 4 Zuhur, 4, 8 campur 3, 8, 3, 11 campur 4, 11, 4 15 tambah 2 subuh. Betul lah 17. Jangan buat keruk gitu. Kita pula yang jadi. Kita pula yang rasa betul dah. 17 kali je berdiri. Rukuk 17 kali juga. Iyalah. Sujud 34 kali. Paling banyak. Tahiyat akhir 17 kali. Tak sampai. Tahiyat akhir 5 kali. Tahiyat awal 4 kali. Tahiyat awal. Sembayang pun nak kena kira. Teruk sungguh hari-hari sembayang. Jadi yang paling banyak adalah sujud. Sujud tu maknanya 34 kali sehari tu yang wajib. Tu tak kira yang sunat lagi. Maka jaga betul-betul. Biar 7 anggota tangan tu betul-betul dari segi sah, kena semua sah. Dah kita nak dapat pahala lebih ni. Maka tangan tu letak betul-betul. Kaki tu biarlah apa panggil? Lipat. Kalau tak boleh lipat dah kaki keras macam mana pun, lipatlah mana-mana satu yang boleh. Kadang-kadang jari dia keras. Mesti salah satu akan lembut. Ibu jari ke kan? Lembut sikit. Biar lagi tu. Janganlah
pacak ataupun angkat buat kat atas tu lah, gitulah. Kalau kita tengok tu sengit gitu. Macam lebih kurang. Sebab bila sujud, kita tak nampak kaki kita. Bila kita sujud, kita macam daripada tak duduk di antara dua sujud. Bila sujud, kaki tu dah memang gini. Gini. Duduk di atas sujud. Bila sujud tu, dia jadi macam alah. Macam tu je, macam ni. Kalau kita tengok gini. Sini straight, ni gini. Macam alah lah. Buatlah betul-betul. Straight lah. Lepas ni nak duduk balik kata, alah aku standby siap-siap. Gitu. Nampak sangat. Lebih kurang. Janji kalau kena, kalau lipat sikit, walaupun satu jari untuk satu kaki tu, satu jari sah dah. Yang tak sah langsung gini. Ataupun angkat terus, letak ke atas ke apa ke. Tu tak sah. Pada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena 7 anggota, dan anggota yang kena tu mesti tapak tangan. Ni semua ni. Ni yang melekat ni. Mesti mana-mana satu. Satu pun boleh. Gini. Sujud. Satu jari boleh. Janji mana-mana ni kena. Dahi mesti jangan berlapik. Lutut biasa je lah. Kaki lipat. Wajib tu. Maknanya yang tapak kaki, kita ambil tapak kaki kita buat gini. Tepek 2 tapak kaki. Yang bersentuh tu. Mana-mana yang bersentuh, itu yang perlu dikenakan ketika sujud. Walaupun sikit. Takkan kita nak letak tengah-tengah ni. Macam mana nak letak masa sujud ni? Patah kaki. Jadi yang ujung ni lah. Sikit. Pakai kasut, lipat dalam kasut. Maksudnya masa lipat dalam kasut . Sebab tu dalam mazhab Maliki, tak sunat aja lipat tu. Sebab antara hujahnya gitulah. Sebab kita je semayang pecah kasut, lu pakai yang kasut, dalam tu ada khuf, lepas tu ada kasut. Kalau kasut biasa-biasa, kata pecah lah. Kasut askar tu. Macam-macam lah hujah-hujah mereka. Jadi kat situ, dari segi terkepit tu ada keluasan, jangan risau bab tu. Cuma, kalau mazhab Syafi'i, dia kena lipat dalam kasut tu. Masa letak tu, boleh tak? Lipat. Macam lama tak pakai kasut. Kasut kerah, kasut lembek mungkin boleh tak? Kasut sekolah tu mungkin boleh. Mungkin dekat situ keluasan, jangan risaulah masalah tu. Sebab yang lipat ni mazhab Syafi'i je. Mazhab-mazhab lain banyak keluasan. Sunat 7 anggota. Dan tak wajib lipat mazhab lain. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Bab fiqh jangan risau. Ada je keluarnya. Cuma kita bahas nampak keras, nampak sempit, nampak ketat, sebab saya bahas mazhab Syafi'i. Takkanlah nak bahas 4 mazhab. Buat apa? Bahas mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita cerita balik, dia ada keluasan. Don't worry. Terakhir ke-12 tasyahud akhir. Tahiyat akhir tu duduklah betul-betul. Boleh je duduk sengit. Tahiyat akhir duduk tawarruk. Walaupun duduk sengit gitu, duduk tak berapa, kaki tak berapa, nak cantik, boleh je, sah dah. Tapi yang terbaiknya duduklah betul-betul. Kaki tu straight, kaki kiri straight, keluar kot celah sana, kaki kanan naik, lipat lagi. Biar comel. Tapi dia tak semua orang boleh buat gitu. Dia tengok fizikal orang tu juga. Kadang-kadang bila buat gitu, dia jadi terik belah-belah mana terik, dia jadi tak khusyuk sembahyang sebab tak tahan. Maka bagi dia tu macam tahiyat awal lah buat tahiyat akhir tu. Sebab yang penting jaga dulu, jangan duk ingat. Bukan orang sembahyang ingat Allah, dia sembahyang ingat pinggang aku adulah. Sembahyang apa gitu. Jadi dia tengoklah. Dia tak semestinya afdal waktu buat aja, tak semestinya gitu. Kita cerita secara umum. Kadang-kadang dengan dia tahiyat akhir dengan tawarruk, duduk yang kaki keluar, kaki kiri keluar kot belah sana, kaki kanan naik tu. Kadang-kadang dengan dia buat gitu, dada dia lagi. Patilah dada tu. Sebab dia punya alignment lagi ke apa. Tak cukup balancing ke apa ke kan. Nak buat balancing tak boleh. Dia accident ke apa. Tak kisah lah. Biasanya yang lari-lari alignment balancing ni yang accident. Kereta accident yang duduk lari ni. Lepas steering lari. Yang sah lah tu. Jadi kalau dah nak macam mana lagi dah, alignment dia ada yang lagi. Bila dia buat gitu, dada dah ke sana. Dia terpaksa tahan. Kalau macam tu duduk macam tahiyat awal lah. Ni bagi orang yang okey, duduklah macam tahiyat akhir tu. Cuma dia nak beritahu sini, duduk tasyahud akhir tu sungguh-sungguh. Jangan buat lebih kurang. Selagi boleh patahkan, pijak tu, selagi tu lah. Apa? Gitu. Apa dia panggil? Pijak. Kalau tak boleh kan kadang-kadang dia jadi lenguh kan. Letak je lah gini pun. Tu kalau tak boleh, buat sedaya upaya dulu. Kadang-kadang straight tegak dapat orang buat. Kadang-kadang dia tak boleh, dia jadi sengit gitu.
Cuma usaha sedaya upaya untuk dapat fadilat yang sangat besar, iaitu 12,000 perkara dalam 12 perkara, iaitu yang ni yang ke-12. Ini semua fadilat-fadilat bukan cerita sah batal. Habis. Senang ni kita dah ingat dah ni. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Ini adalah huraian perkara-perkara yang menyempurnakan semayang. Ilmu tu ada 3 wajah, 3 keadaan, tiga keadaan. Bahawa diketahui fardu dan sunatnya. Kerana bahawasanya sembahyang itu tidak sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Bila kita sembahyang, biarlah tahu mana wajib mana sunat. Yang kita dok buat, apa yang kita dok buat dalam sembahyang, biarlah tahu untuk sempurna sembahyang, bukan untuk sah. Untuk sah dia ada perincian. Untuk sempurna sembahyang, biarlah tahu mana wajib mana sunat. Baca Fatihah wajib, surah wajib. Sudah belik lah, macam tu je lah. Takbir, Allahu Akbar wajib. Sami Allahu liman hamidah, takbir, angkat tangan, takbir, Allahu Akbar, nak sujud. Takkan nak kata wajib. Subhana rabbil a'la, subhanallah azim. Kalau baca 2 kali macam mana? Oh, tak boleh, tak sah tu sebab wajib. Pelik engkau. Mana tahulah yang mana sunat, yang mana wajib. Yang itu mungkin senang. Yang susah sikit, tahiyat awal. At-tahiyat, tahiyat awal. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib ke? Dah mula susah ke tu? Wajib ke sunat? Dekat tahiyat awal. Sunat ba'ad. Dekat tahiyat akhir, at-tahiyat tu wajib ke sunat? Wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib juga, rukun. Wa ala ali Muhammad. Baru sunat ba'ad. Lepas tu kama sallaita ala Ibrahim, sunat. Biarlah tahu. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib ataupun rukun. Berpaling, gerak kepala, sunat. Biarlah tahu. Belah kiri, Assalamualaikum belah kiri. Assalamualaikum yang kedua pun sunat. Berpaling belah kiri pun sunat. Biarlah tahu benda tu. Semualah apa yang kita buat tu tahu yang ni wajib, yang ni sunat. Barulah mantap sembahyang kita. Dia kata, tetapi jika dia tak dapat membezakan yang mana wajib, yang mana sunat, dia tak dapat beza, adakah sembahyangnya tak sah? Boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Dengan cara, dengan kita tanya dia. Dalam sembahyang tadi ada wajib, ada sunat. Dia kata yang sembahyang tadi semua wajib. Maksudnya takbir wajib, doa iftitah wajib, Fatihah wajib, surah wajib, amin wajib, auzubillah wajib, semua dia bantai wajib, dia kata. Dia pegang gitu wajib. Sah sembahyang ni. Subhana rabbil a'la wajib, subhanallah azim wajib, kama sallaita, semua wajib. Semua rukun, semua wajib. Sah. Kalau dia kata semua tak wajib, semua sunat, tak sah. Fatihah sunat, semua sunat, tak sah. Ataupun dia berkata mana-mana yang wajib, dia kata sunat. Tahiyat akhir wajib ke sunat? Sunat, tak sah sembahyang ni. Walaupun dia baca, tapi tak sah. Maknanya kalau dia kata yang sunat itu wajib, sah. Tapi kalau dia kata yang wajib itu sunat, tak sah. Ataupun dia kata gini, dalam sembahyang tadi ada wajib, ada sunat. Yang mana ada lah. Dia tak tentukan, sah. Tu dari segi tu. Tapi itu dari segi sah. Jadi nak sah, nak selamat, kata semua wajib. Kalau orang tak erti lah ni. Ataupun dia kata ada wajib, ada sunat. Ada lah. Yang mana? Ada lah. Sah. Tapi tak dapatlah kesempurnaan solat. Kita nak kesempurnaan tu. Okay. Kedua, diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat, maka demikian itu syarat pula sah wuduknya. Kena tahulah pula wuduk sama juga. Wuduk mana wajib mana sunat. Baca bismillah wajib ke sunat? Masuk air dalam hidung, komo, basuh tangan wajib sunat. Basuh muka wajib ke sunat? Basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, sapu belakang leher, sapu basuh kaki. Apa lagi? Tu je lah. Tertib. Maksudnya boleh tak nak basuh kaki dulu, baru nak basuh tangan. Niat. Kena tahu semua tu yang mana wajib, yang mana sunat. Oh, yang ni sunat, yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni wajib. Baru mantap ibadah tu dalam masalah wuduk. Yang ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauhkan dia. Kena kaji juga syaitan ni. Sebab syaitan ni musuh kita yang nyata. Jadi bila syaitan ni musuh, sebagaimana musuh manusia, bila kita nak berperang, kita kena kaji dia. Kena kaji. Kita nak berperang dengan siapa? Dengan negara-negara ni. Kaji lah. Dia pernah perang, menang berapa kali, kalah berapa kali. Cara dia perang macam mana? Siapa ketua dia?
Cara dia jenis macam mana? Dia ni berani ke tak berani? Yang komander dia ni. Ke sekadar arah je dia duduk belakang? Ke dia duduk depan macam orang Islam, komander duduk depan. Panglima duduk depan, mati dulu. Tapi tengok dia macam mana cara dia. Dia lepaskan anak-anak buah dulu. Dia arah aja. Lah kali baru dia keluar. Oh, gini. Kena tahu lah. Cara dia pula. Cara dia menyerang macam mana. 4-4-2 ke? Itu bola. Tak kisahlah cara dia menyerang. Macam mana. Lepas tu, dah tahu tu, kita kaji kelemahan dia, baru serang dia. Begitu juga setan. Setan musuh yang nyata. Jadi, kena tahu tipu daya syaitan. Ketika sembahyang tadi tu. Nak tahu tu dengan ilmu. Takbir. Allahu Akbar. Macam tak masuk. Nak buat macam mana? Setan tu. Macam mana nak settle kan? Ada orang, Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Betul? Allahu Akbar. Macam tak masuk. Astaghfirullahalazim. Kalau dia layan, adakah dari segi ilmunya begitu? Dah tahu tu memang setan ganggu. Dia pergi layan. Maka kena dengan setan. Jadi ada cara untuk mengelakkan tipu daya syaitan adalah dengan ilmu, bukan dengan layan dia. Adalah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tahu selok-belok setan mengajar. Setan mengajar, dia menghasut, dia khatir, dia melintaskan sesuatu dekat hati kita. Jadi kita pun, oh ya, ikut dia. Bila kita ikut dia, jadi hamba dia. Ikut aja dia. Habis nak buat macam mana? Dengan ilmu. Ilmu pula, ilmu apa? Ilmu fiqh. Kerana orang yang buat benda pelik dalam sembahyang ni, sama ada takbir banyak kali, baca kuat sangat sampai ganggu orang sebelah, imam dah pergi dah rukuk sujud, dia lambat sikit, sentiasa lambat, satu dua rukun. Memang dia pelik pada orang. Kalau orang Allahu Akbar, dia tak pergi lagi. Sami Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, imam. Sami Allah al-mahmidah. Dia sentiasa je. Apa hal? Ataupun dia lebih cepat daripada imam. Yang penting pelik pada orang lah. Antara tu tipu daya syaitan. Maka kata ulama, orang yang buat pelik pada orang dalam sembahyang ni, yang kena gangguan syaitan ni, khabal fil aqli au jahlun fid din. Sama ada dia lemah akal atau jahil agama. Tak reti. Sebab tu kena tahu macam mana tipu daya syaitan. Saya pernah ada kawan dulu. Dia memang kena dengan was-was. Kadang-kadang dia ambil uduk, habis basah jubah. Jubah basah. Orang dah habis sembahyang baru dia naik. Dia datang ketika azan, dia dah ambil uduk dekat kolah. Orang dah tengah wirid baru dia masuk. Basah baju, baru start sembahyang. Lama. 15 minit kot. Kadang-kadang dia mandi wajib 2 jam. Dia masuk pukul 4.30 pagi. Mandi. Kita dah tunggu. Beratur. 6.30 tak keluar lagi. 6.30. Dia kena nyakit tu. Takbir tak payah cerita lah. Memang kalau ada dia, duduk paling jauh kalau boleh. Paling jauh, tak nak duduk dekat dia. Sebab dia takbir banyak kali. Dan mengganggu orang. Memang masalah dia ni. Dia pernah nak pergi ke tempat belajar pondok kami, ada lalu ikut macam batas, banyaklah lembu kat situ, ada tai lembu. Kita lalu, kita langkah-langkah janji tak kena gitu je. Dia tengok tai lembu, kita tengok jauh, tengok tu. Tengok dia dia berduduk tengok tai lembu. Tengok je. Lama kita dah jauh ni. Kita lambat biasalah. Kita geng-geng nakal ni lambat sikit. Dia geng rajin awal. Tapi dia duduk situ tengok tai lembu. Kita makin dekat. Rasa mau ada 5 minit kot nak pergi ke tempat dia tengok. Jalan slow-slow, borak-borak. Dia tengok tak berhenti tengok. Bila dah dekat tu dia sepak tai lembu. Puff. Lepas tu dia pergi. Habis tanya dia, lepas sampai dia basuh. Kenapa? Sebab nak semayang, nak pergi tempat semayang. Dia kata, masa kau nak langkah tu, nak kena ketak, kena tu aku tengok tu. Ada tak tai lembu tu yang apa? Yang rosak sikit, maknanya dia kena tu. Sebab aku langkah dah tadi. Kat Kelantan, aku langkah dah tadi. Aku undur balik. Aku tengok. Takut ada. Takut ada. Lepas tu dah lama sangat aku sepok janji. Memang confirm kena. Power sepok terus. Oh nyakit. Nyakit.
Okey, sekali Tok Guru ajar ada cara nak selesai masalah dia. Sebab apa boleh selesai? Sebab faham ni. Tahu tipu daya syaitan. Tahu dia punya cara tu. Macam mana? Ketika ambil uduk, tiba-tiba dia akan ada gangguan, sebab tu sampai basah baju tu. Ketika ambil uduk, dia akan datang gangguan. Tok kata buat kan? Nanti akan datang suara macam mana? Tadi muka tak kena sikit, tadi tangan tak kena, niat masuk ke tak, air kena dulu ke niat masuk dulu. Dia akan mari gitu. Masa semayang pun sama. Takbir dulu ke, niat dulu ke, lambat ke cepat ke, tadi khosak ta'arud ta'yin, ada tak itu, ada dia tu. Macam mana nak buat? Sebab dia dah penyakit gitu. Gini cara dia. Masa nak ambil uduk, tiba-tiba datang tu, ambil terus je, jangan layan. Tak boleh lah tu, terasa semacam. Berasa macam masuk neraka dah, dia kata. Ambil. Nak berobat tak? Yang pertama, nak tak berobat? Kalau nak, ni cara dia. Tak payah makan ubat apa. Dengar cakap ni. Kalau nak lah, kalau tak nak, amal lah sampai terus lah. Dia pun, apa dia? Macam mana? Ambil uduk. Nanti akan ada suara, akan ada lintasan, kata tak sah engkau lepas ni semayang, tak sah. Engkau masuk neraka, dia akan mari gitu. Untuk suruh ambil lagi sampai basah baju. Bila basah baju, sah pula lepas tu. Pelik tak? Lepas basah baju dah basah berjeruk ni. Jeruk lah baju dah. Okey lah. Selagi tak berjeruk, selagi tu tak okey. Nyakit ni. Orang sana panggil nyakit teh. Nyakit teh mu ni. Mula kita tak faham apa nyakit teh. Nyakit habis teh. Habis teh dah nyakit dia ni. Nyakit sungguh. Macam mana nak buat? Ketika datang tu, cakap dengan syaitan tu. Dalam hati boleh, cakap kat luar boleh. Kalau kuat sangat cakap di luar. Tapi pelik orang cakap dia ni apa hal. Tapi dalam hati boleh. Dia kata, semayangmu tak sah. Wuduk tak sah, maka semayang tak sah. Wuduk tak sah, maka semayang tak sah. Dia akan mari gitu. Katakan dia, tak apa. Kali ni aku nak semayang yang tak sah. Masa takbir, Allahu Akbar. Tak masuk. Tak apa. Kali ni nak semayang yang tak masuk niat. Yang tak sah punya semayang. Kali ni nak semayang gitu. Buat gitu seminggu. Hilang. Dia cakap balik dengan syaitan tu. Mandi wajib tak sah. Memang kali ni nak semayang yang mandi wajib tak sah. Lawan. Jangan ikut. Seminggu lepas tu, elok. Padahal dah bertahun dah. Kita, Allah tak tahu nak cakap lah. Panah. Kalau dia masuk toilet, Allah. Kita, aduh, habis dia kelebek apa benda. Tahulah. Mu kelebek benda apa mu ni, kata. Tak boleh lah. Siap bawa cermin masuk toilet. Entah. Mungkin ada tempat keripuk mana. Tak tahulah. Allah. Dia keluar tu basah berjeruk. Habis. Dinding tu. Habis basah. Dinding basah. Dinding plaster tu bukan yang licin. Plaster yang kasar. Dalam toilet tu. Plaster kasar. Kalau kena air dia nampak basah itu. Sampai ke atas tu. Buat apa ni? Kau buat apa ni? Ya Allah. Lepas pada tu seminggu je. Kalau dia ketika istinja, lepas dia buang air besar, dia akan rasa, dia akan ada kata, ada tempat tak kena, ada kat situ tak kena, ada sini tak kena, basuh lagi. Dia kata macam mana? Dia kena cakap kat diri dia lah. Tak apa, kali ni nak basuh berak yang tak cuci. Yang kali ni nak basuh berak yang tak cuci, yang ada yang tak kena. Lepas ni nak semayang, memang nak semayang yang tak sah kali ni. Dia lawan hilang. Syaitan tu pening kot. Kata, dia ni apa hal ni? Aku nak suruh bagi dia tak sah. Nak bagi dia was-was. Dia pula memang nak was-was. Dia memang nak gitu. Itu antara cara. Banyak lagi cara-cara lain. Baca doa apalah. Antaranya qul a'udzu birabbin nas lah. Itu kalau kena penyakit lah. Maka ada pun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjanya 3 perkara. Nombor 2. Kejap. Okey, betul lah. Wuduk 3 perkara. Pertama, engkau sucikan hati daripada khianat dan hasad dan burad. Sucikan hati daripada khianat, hasad dan burad. Sucikan ketika ambil uduk. Suci maknanya sebagaimana menyucikan luaran, jangan lupa suci sekali dalaman. Itu maksud dia. Khianat. Apa-apa ada khianat masa kita dah basuh tu, kita niat supaya aku bukan basuh anggota zahir je, dengan dalam-dalam aku nak basuh sekali. Hasad dengki. Borat ni benci.
benci, dengki, buang semua ketika ambil wuduk. Satu, maknanya basuh zahir dan batin. Yang kedua, engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Yang ini yang Imam Ghazali ajar tu. Ketika basuh tangan, basuh muka, masa basuh tu niat, bukan niat doa sekali. Ada doa dia. Tapi maksud doa dia, ya Allah, sebagaimana engkau cantikkan wajah aku, sempurnakan wajah aku, engkau sempurnakanlah juga wajah aku dengan cahaya di akhirat kelak. Doa apa lagi? Ya Allah, sebagaimana ya Allah, engkau ampunkanlah dosa yang telah dibuat oleh muka aku. Kat muka kan ada mata, hidung taklah, mata, mulut. Jadi maknanya apa yang aku lihat hari ni kau ampunkanlah mata aku. Yang mulut aku nak bercakap apa, ampunkanlah. Ketika tu, ketika koma pun boleh juga. Sekali, jangan lupa, jangan basuh luar je, basuh dalam sekali. Dosa. Ketika basuh tangan hari ni buat apa benda? Ya Allah, ampunkanlah tangan aku buat dosa apa hari ni. Yang aku sedar dan yang aku tak sedar. Kepala, otak lah maksudnya. Yang apa aku duk fikir benda-benda lara, benda-benda mengarut tu, ya Allah, kau ampunkanlah apa yang aku duk fikir. Kaki tu melangkah ke mana? Sebelum kaki, telinga. Siapa telinga? Apa yang telinga aku duk dengar benda-benda lara, apa benda yang mengarut, kau ampunlah telinga aku. Apa lagi? Itulah. Benda kaki, di mana kaki aku melangkah, kau ampunlah ke tempat-tempat yang tak patut, yang tak sepatutnya. Sebab bukan suci luaran je, suci yang air je, dengan dalaman sekali, tasawuf sekali. Yang ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebih. Basuh anggota wuduk jangan berlebih-lebih. Saya sebut salin satu hadis, innahu sayakunu fi hazihil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Dia kata Nabi, ni hadis, akan muncul daripada umat aku segolongan kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Dia melebih dalam bersuci itu wuduk mandi wajib dan berdoa. Nabi gabung dua. Kita cuba bahas dua perkara ni. Apa maksud berlebihan? Sempurnakan basuhan anggota wuduk dengan tiada berlebih-lebih. Apa maksud? Jangan salah faham bab ni. Maksud berlebih-lebih dalam wuduk. Maksud berlebih-lebih dalam wuduk adalah, yang pertama, lebih 3 kali. Kali keempat, itu namanya berlebih. Satu. Yang kedua, kalau air itu telah memadai banyak tu, jangan ambil lebih. Walaupun di laut sekalipun, di sungai yang mengalir sekalipun. Nabi pernah tegur sahabat. Sahabat ambil, kalau kita mudah-mudah ambil baldi dalam sungai. Air kuat. Air terjun lah, senang cerita. Air terjun. Dia ambil wuduk macam mana? Dia masuk muka dia kat air terjun tu. Sahaja aku ambil wuduk. Itu nama membazir. Habis tu air tu tak luar pun. Itulah nama membazir. Membazir dalam berwuduk. Membazir dalam berwuduk. Dalam laut sekalipun, ya. Ambil satu baldi air dalam laut, lepas tu angkat, lepas tu tuang muka. Saja aku ambil wuduk. Habis satu baldi. Alah, masuk laut juga. Ambil lagi baldi yang kedua, basuh tangan. Baldi yang ketiga. Tetap juga namanya membazir. Kena faham maksud membazir dalam berwuduk. Iaitu kadar mana yang memadai, jangan lebih. Kalau lebih, nama membazir. Cuba tengok, adakah membazir macam ni? Buka paip, kemudian air keluar, ambil air, basuh muka. Ketika basuh muka, tangan dia tutup air? Tak kan? Air tu keluar, membazir tak tu? Tengok, salah faham ke tak salah faham? Tu membazir tak? Membazir dalam berwuduk. Air duk keluar ni. Lepas tu dah basuh, ambil. Rasanya yang dia letak kat muka dengan yang jatuh 10 kali ganda, yang jatuh banyak, mungkin lebih 20 kali ganda. Itu baru basuh muka. Baru sekali. Kalau 3 kali, kan? Membazir? Tak. Bukan. Membazir dalam wuduk. Kan sebut tadi. Maksud membazir dalam wuduk adalah kadar itu sahaja yang dah memadai. Dia pergi ambil lebih untuk basuh muka. Barulah yang lebih tu membazir. Sekarang ni ambil banyak mana? Kat paip. Ambil banyak ni je kan? Membazir tak? Memang banyak ni sesuai lah untuk muka. Tak membazir lah. Tak membazir dalam berwuduk. Habis tu? Itu dia kena bayar bil lah. Tak membazir dalam wuduk, itu tak membazir. Kalau nak kata itu, membazir bil lah boleh. Tapi bukan wuduk. Kalau nak kata membazir. Tapi sebenarnya bukan membazir. Kalau membazir, semua masjid dengan surau berdosa semua AJK. Sudah. Baik, tarik balik. Sebab, mesti ada paip. Masa ambil, ada ke orang tutup? AJK tu pos sendiri pun tak tutup.
Maknanya kalau membazir tu, kalau membazir harta sendiri, hukumnya makruh. Membazir harta orang, hukumnya haram. Sekarang yang bayar itu orang. Jadi boleh kata semua masjid dan surau semua buat kerja haram. Sebab membazir? Bukan, tak haram. Tak. Sebab dah air gitu. Malah dulu ada buat dekat Shah Alam dulu, Masjid Shah Alam. Letak, kan? Punah habis, kejar. Sekarang pakai asal balik. Buka, air kuat. Tak berhenti dah, air dah turun. Ambil air, katakanlah, untuk ambil wuduk, kita ambil mudah-mudah lah. Banyak ni, air yang jatuh, saya rasa mau 30 ni. Kebanyakan tempat. Habis tu nak buat macam mana? Tak mesti, dia bayar je lah bil. Rugi lah, rugi boleh. Tapi jangan kata membazir ketika beruduk. Tak boleh kata. Sebab membazir ketika beruduk, hanya kadar yang diambil tadi tu. Ambil kadar mana nak basuh muka? Kadar, kalaulah, kita tengok kita bayang di air terjun, di sungai, ambil satu baldi, tuang muka, masuk balik, membazir kan? Bukan kira banyak mana air tu. Bukan air tu lah kali pergi ke sungai juga. Tak luak pun. Bukan kira yang tu. Kadar mana yang diambil untuk basuh muka? Yang memadai kadar mana? Banyak ni. Yang ambil ke macam mana? Banyak ni. Membazir. Walaupun air tu jatuh balik. Habis yang buka pipe ambil. Yang nak ambil kadar mana? Kadar ni. Cukup tak untuk muka? Ngam-ngam lah, elok lah. Yang tu, itu lain. Maka tak membazir. Kalau nak kata membazir, dia panggil membazir bil, boleh. Nak kata rugi air, boleh. Rugi kena bayar, boleh. Tapi bukan membazir ketika berwuduk. Tidak. Jangan salah faham yang tu. Tidak. Kalau tidak, sebab ada ke masjid atau surau yang air tak buang? Tak buang air. Masa ambil tu, air tu tak buang. Masa ambil wuduk tu, air tak jatuh. Ada? Kalau maknanya, kalaulah kita nak pakai takrif membazir yang macam tu membazir, setiap surau masjid haram ada pipe, wajib ada qalah. Pelik bunyi hukum gitu. Kan ada. Qalah baguslah. Pipe pun okey. Kena bayar lebih sikit air. Membazir? Tak membazir. Sebab membazir ni makruh jika harta sendiri, haram jika harta orang. Sedangkan air tu orang bayar. Orang masuk tabung apa orang bayar. Kita buat lebih-lebih kurang. Haram hukumnya. Habis tu haram ke tak sekarang ni? Tak. Tidak. Jangan salah faham di situ. Sebab setiap hukum yang kita bagi tahu, dia tak habis di situ. Dia ada efek yang lain. Dia akan berkait dengan yang lain. Dia bukan, membazir, tak kira membazir juga. Habis macam tu je, berhenti kat situ je. Berdosa. Okey, berhenti kat situ je. Ambil wuduk, air ni jatuh ni. Dia ambil sini, air ni banyak jatuh. Nak ambil balik, berapa banyak dah air jatuh, itu membazir dan berdosa. Dia ada efek lain. Efek pakai duit siapa, berdosa, AJK, Jawatan Agama Islam, habis lah sebab semua gitu. Tak ada pun perkeliling keluar daripada Majlis Agama Islam ke mana. Setiap masjid dan surau tak boleh buat pipe. Maka dia orang berdosa sekali. Maka kamu bukan boleh satu hukum berhenti di situ. Dia ada efek lain. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Kalau boleh kurangkan bil, kurangkanlah. Kalau tak boleh, gitu je lah. Ada satu pipe tu agak canggih juga. Dia macam mana nak cakap? Dia macam dia lain sikit. Nak cakap dia ada macam lidi. Kita gerak tu, kita angkat dia memang masa nak ambil tu tekan je sikit lidi tu ada keluar air. Bila kita ambil dia berhenti. Tapi payah sikitlah, dia tak biasa kot. Payah. Rosak habis. Ada gitu. Rosak juga. Rosak juga. Yang payah nak basuh kaki. Basuh kaki kena pegang. Sebab dia keluar. Itu payah. Masa tangan okey lagi. Masa nak basuh tangan ni macam mana? Ambil dulu, patut okey lah kan. Kepala, masa kaki je. Tu yang rosak tu dia sepak tu. Kena pergi kolah pula. Satu hal. Dah lah orang malas pergi masjid surah. Buat susah. Malas aku pergi masjid. Payah nak ambil wuduk. Orang dah cari alasan tak nak datang. Jadi tak ada. Sebenarnya itu tak nama membazir. Kerana kalau membazir, dia ada efek dosa pahala lagi. Jadi jangan semudah-mudah kata gitulah. Bukan apa dah? Kita berhenti kat sini. Tapi kita bincang sikit lah. Walaupun tak ada masuk bab kita. Sebab saya baca hadis tadi. Sesungguhnya innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun
akan muncul akhir zaman nanti umat aku, sekelompok umat aku yang ya'taduna fit tahuri, yang berlebihan dalam bersuci, wa du'ai, dan berlebihan dalam berdoa. Kita bahas sikitlah bab doa, dah halang-halang baca hadis. Macam mana berlebihan dalam tadi berlebihan dalam wuduk pun kita dah salah faham. Kita ingat berlebihan dalam wuduk tu kadar air yang digunakan yang jatuh, sedangkan yang dikira hanya kadar yang diambil untuk dibasuh. Itu ada masuk berlebihan. Macam mana pula berlebihan dalam berdoa? Sebab hadis Nabi. Berlebihan dalam berdoa. Macam mana pula? Antara dipanggil berlebihan, melampau dalam berdoa adalah minta secara detail. Jadi apa ramai orang buat? Minta kereta tertentu. Dia minta, ya Allah, berilah berjayakanlah aku nak beli BMW 7 siri, number plate. Siap beritahu siap-siap. Detail. Biasanya ni motivasi yang semangat tu kan. Dia ada doa tu, dia detail gila. Ya Allah, aku tengah kumpul duit, ya Allah, genapkanlah duit aku 1 juta, ya Allah. Dia detail kan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu adalah melampau dalam berdoa. Nak rumah teres 2 tingkat, ya Allah, tepi tu ada halaman sikit pun tak apalah, belakang kalau ada boleh 6 kaki, nak tambah nanti nak buat renovation ke apa. Detail, dia panggil melampau. Tak adalah berdosa doa begitu, tapi melampau. Habis macam mana? Ya Allah, berilah aku kediaman. Kediaman tu sewa ke beli ke tetap kediaman. Berilah aku kenderaan yang baik untuk aku pergi ke masjid, ke kerja. Sekadar tu aja, umum. Jangan detail. Kalau detail tu namanya melampau. Jangan minta detail. Ya Allah, dapatkanlah periksa tu 8A, 10A. Ada? Tu detail. Tak. Ya Allah, bagi keputusan yang cemerlang. Jika keputusan cemerlang tu 5, 4 lah. Sebab kita tak tahu akan datang jadi apa. Dengan dapat full A semua, dengan sebab tu kita jadi besar diri, belagak, habis jadi teruk apa? Mana tahu, kita tak tahu akan datang. Jadi kita, ya Allah, berilah keputusan yang cemerlang, yang baik untuk duniaku dan akhiratku. Umum gitu. Jangan detailkan. Ataupun doa yang melampau juga, doa main-main. Ya Allah, kalau kau nak kabullah, kau tak nak pun tak apa. Apa dia? Panjang kalau tak detail tak apa. Cuma dari ni cerita doa umum, bukan imam ke apa tu, bab lain pula, sebab dia ada kena-mengena dengan orang nak balik apa. Kalau panjang tak ada apa. Yang penting jangan detail. Kadang-kadang banyak benda nak minta, tapi tak detail pun. Tak ada masalah. Panjang tak apa. Jangan detail. Dan jangan main-main. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Aku nak dalam 200 bilik. Bidadari nak 185. Jangan detail gitu. Ya Allah, berikanlah aku syurga Firdaus. Umum begitu. Seterbaik, syurga terbaik. Gitu aja. Kalau tidak, dia panggil melampau. Minta benda haram. Ya Allah, menangkanlah aku pertandingan joget. Pertandingan apa-apa lah. Melampau kata. Pertandingan renang berirama, ya Allah. Ada tak masa sukan? Pakai dalam spender. Lepas tu tak ada tangan. Amin. Main-main tak boleh, tu melampau. Ya Allah, berilah negara kami menang renang berganti-ganti. Renang berirama, gimnastik. Macam biasa tengok je. Gimnastik itu, gimnastik ini. Padahal itu dah haram. Bagilah menang apa, angkat berat tu. Bukan angkat berat. Yalah, angkat berat tu yang pakai spender saja, bina badan, abang sado yang tunjuk body, tunjuk kat situ pakai spender. Itu dedah aurat. Kau yang haram. Kalau orang perempuan, apa-apalah, buat lain, tengok. Haram. Minta benda haram. Minta, ya Allah, kenakanlah aku bawa ambil nombor ekor ni, bagi kena first prize. Ataupun apa-apa yang judi lah. Ada orang ni berlaku kat Kuantan, berlaku kat satu mall ni, banyak mall tempat tu judi. Ya ke kat mall Kuantan ni ada judi? Ada. Saya tak jarang pergi, tapi kali tu pergi, setiap tingkat ada judi. Apa judi apa ni? Orang tak anggap judi, tapi itulah judi. Masuk duit, lepas tu binatang benda lah, jengkaut apa. Pergi ambil, Allah jatuh. Allah sebut kat mulut. Sedang main judi. Umpama sama je orang tengah berzina, Allah, la ilaha illallah, sambil berzina. Apa hukumnya? Macam tu lah. Allah dah sebut.
Masuk duit, oh RM5 dah habis. RM5 habis dah. Tu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut gitu. Masuk duit. Lepas tu gerak. Angkat. Ya Allah, bagi dapat ya Allah. Amin. Pala hotok. Haram hukumnya. Masuk duit, yang main budak-budak tu haram. Bukan main. Dia tak main, dia beli. Tapi pun haram juga. Yang masuk duit, pusing, pelak keluar benda tu. Dan keluar tu macam-macam. Kan ada telur, macam telur. Lepas tu dalam tu ada mainan budak-budak 5 sen ke berapa harga. Dalam tu. Dan dia berbeza lah. Ada kadang-kadang yang lain ni robot tak robot apa. Tak boleh. Masuk, pusing. Pak, dapat. Tak boleh. Judi. Tapi bismillah bukan main. Tak boleh. Doa benda haram tak boleh. Doa jawatan tak logik. Ya Allah jadikanlah aku Perdana Menteri. Boleh? Bengang aku dengan PMX ni. Biarlah aku nak ganti dia ya Allah. Mu ngaji tak kat mana, masuk politik pun tak nak jadi apa. Jadi soalan macam main-main, tak boleh. Kalau dah memang dia ada kemampuan macam dekat-dekat tu, boleh lah. Kalau jauh tak boleh. Minta benda-benda yang bukan maksud tak logik tu, kalau Allah nak bagi boleh. Tapi tengoklah jalan kita macam mana. Kita duduk gitu aja tak kalah kita jadi PM. PM tepi boleh lah. Cuma dia soalan macam main-main. Itu adalah melampau dalam berdoa. Apa lagi ya? Yang jawatan-jawatan yang tak logik lah. Ya Allah jadikanlah aku pengarah Kejora Holding. Contoh holding besar 18 juta. Apa hal kau nak jadi situ? Kau kerja pun tempat lain. Tak ada kena-mengena. Tak boleh doa gitu. Tak boleh. Doa nak tahu benda gaib, nak tahu masa depan, tak boleh tak? Doa ya Allah bagi aku tahu benda perkara yang masa depan, ramal masa depan. Doa-doa yang itulah. Doa yang ya Allah hidupkan aku sampai kiamat. Tak boleh. Tidak beradab nama dia. Tidak beradab. Habis kat situ. Yang ketiga, adapun pakaian itu maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia halal. Pakaian nak sembahyang kita, bagilah pakaian tu halal. Maksud halal tu bukan pakaian curi, bukan pakaian beli dengan duit haram. Masa nak sembahyang, cerita sembahyang ni, cerita sembahyang. Kalau tidak, sembahyang kita tak sempurna. Adakah sah? Sah. Sembahyang dengan pakaian curi kan? Sah. Tapi berdosa. Curi tu berdosa, sembahyang tu sah. Tapi sempurna, memang tak ada nilai sembahyang gitu. Ataupun beli dengan duit haram ke apa. Dulu ada orang menang nombor ekor. Dia tukar spoket. Dia kata jangan makan. Tak kena kok. Tak kena. Dia beli baju, janji jangan makan. Sama je lah. Pakai duit haram juga. Keduanya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Baju tadi tu. Jadi baju pastikan suci daripada najis. Di sini nak berhenti kat mana ni? Berhenti kat waktu lah. Berhenti kat waktu. Jadi yang kedua, yang ketiga. Suci daripada yang ketiga. Yang bawah ni apa? Yang keempat. Kita berhenti kat situ. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Pastikan baju kita suci daripada najis. Memang tak ada najis. Dari segi basuhan. Basuh tu biar. Sebab tu orang dulu, walaupun dia pakai mesin basuh, dia bilah kat luar. Walaupun tak wajib bilah kat luar. Pakai mesin basuh tu dah okey dah, sah. Tapi dia jaga sungguh sampai dia bilah kat luar. Ni baju semayang ni aku nak bilah lain. Lepas tu dia perah dia jemur lain. Tak wajib. Pakai mesin basuh kena cara sah dah. Walaupun dengan najis dalam tu ada campur air kencing ke apa kan. Sah. Kalau kena caranya sah, basuh pakai mesin basuh. Automatik sekali pun boleh. Cuma orang-orang dulu, dia basuh lagi kat luar. Nak jaga sungguh. Elakkan pakai kot semayang. Sebab kot tak boleh basuh. Kalau boleh pun dry cleaning. Mana pakai air. Pakai songkok. Tak kisahlah songkok tinggi, songkok straight, songkok sengit. Kalau boleh tak payah pakai. Pakai piah. Sebab piah boleh basuh. Songkok mana boleh basuh. Lembek Jadi tak sesuai. Pakaian yang tak boleh basuh tak sesuai pakai. Kita kata tak, bukan kata tak sah, tak sesuai. Kot yang tak boleh basuh lah. Tak sesuai, tak praktikal. Jadi jagalah pakaian daripada najis. Yang ketiga, bahawa ada ia mufaqah dengan sunnah. Masa semayang tu,
kalau boleh, biarlah masa sembahyang kita tu, kita ada pakaian khusus untuk sembahyang. Kalau boleh. Dan memang boleh pun. Biar ada pakaian khusus. Baju ni ke, seluar ni ke, apa ke, jubah ni ke, memang untuk sembahyang. Biar ada khusus. Jangan, ini cerita bersih ni. Kalau kotor memang tak boleh kalau ada najis. Kalau kotor memang tak boleh pakai. Ini semua bersih. Buat tidur pun yang itu, pakai semayang pun yang itu. Maksudnya bukan, dia buat tidur, lepas tu esok dia semayang dengan kain yang dia buat tidur. Bukan yang itu silap ada najis. Ini tak, kain tu dia pakai buat tidur. Kemudian lepas 3-4 hari dia basuh kain tu. Kemudian dia buat semayang, kain yang lepas basuh tu. Tu kita cerita tu. Kalau kain, baju tu dia tidur, baju tu main bola, baju tu semayang, itu teruk sungguh dah. Kita tak bincang pasal tu. Kita bincang pasal baju tu bersih. Cuma biasanya buat main bola. Tiba-tiba baju tu juga yang baru lepas basuh, baju bola baru lepas basuh. Buat semayang. Kalau boleh jangan. Ini bukan cerita sah Bukan sah batal Cerita kesempurnaan. Kita tidur pakai kain tu je nak tidur. Pada sekali tu baru lepas basuh. Pakai kain ni lah nak buat semayang. Kalau boleh jangan. Sebab tu kamu untuk buat tidur. Biarlah ada pakaian khusus. Barulah sempurna semayang kita tu. Bukan sah Saya sebut lagi, bukan sah. Nak kira sah, janji tutup aurat, tak ada najis sah. Walaupun bekas apa pun. Bekas latek ayam pun. Tengok ada kat depan tu latek ayam, ambil kain pelikat. Kain kita buat semayang tu, gonyok. Lepas tu basuh elok-elok, buat semayang kan boleh? Boleh. Tapi, tu kalau boleh, biar ada pakaian khusus. Jubah-jubah khusus. Sebenarnya logik Logik tak? Kalau nak menghadap tuanku, kan ada pakaian dia. Ada. Nak pergi pejabat ada pakaian dia. Boleh pergi singlet pergi pejabat? Boleh tak? Biasa duk pakai baju Petronas cuba pakai singlet sekali. Memang kena terkajang. Kau ni siapa? Betul ke semadi ni? Boleh. Ni orang lain ni. Pakai singlet, pakai seluar pendek. Boleh? Pakai seluar fit ketat daripada bawah sampai atas fit. Macam rock. Lepas tu bergambar tengkorak. Gini. Ya. Boleh? Pergi kerja pun, buat kerja tak ada kena-mengena dengan pakaian. Kalau pekerja tu elok, pakaian macam mana? Telanjang pun tak apa kan? Tak boleh. Ada kod pakaian dia panggil. Kod pakaian. Nak pergi masuk yang ada orang kena halau, nak masuk mana? Tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab pakai skirt ke apa? Pakai skirt ke terbelah ke gitu kan? Dia nak buat, masuk apa? Boleh ke mana? Lupa dah ada kes hari tu tak baca sangat. Dia nak masuk ke sekolah ke balai polis ke, dia ada kod pakaian. Hospital nak masuk hospital. Dia ada kod pakaian. Malah orang nak masuk hospital, dah masuk nak kena dawat, tukar baju. Mana boleh saya ni imam, saya nak pakai jubah, tak boleh, kena pakai baju ni lah. Baju apa? Baju hospital tu lah. Dia ada kod pakaian. Polis, pakaian dia ada. Cuba bayangkan, polis pakai jubah. Angin bro. Dia ada pakaian dia nyefit tu kan, kaki dia straight gitu. Lepas tu ada pakaian dia lah sesuai dengan kerja dia. Askar dia dengan celoreng dia sesuai. Bomber dengan baju tak terbakar, kalis api. Baju tu kalis api mahal tau. Semua ada. Ada kod pakaian. Kalau kerja begini-gini pakai gini. Kalau kerja macam ni pakai gini. Nak pergi kenduri pun ada kod pakaian, pakai elok-elok. Kod nak pergi kenduri makan, nak pergi dinner, ada pakaian khusus. Nak pergi sekolah, pakai je lah apa-apa pergi sekolah. Malah pakai jubah pun tak boleh pergi sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah, yang bukan tapi ni lah, sekolah biasa. Padahal lagi tutup aurat daripada pakai seluar tu lagi bagus. Malah sunnah, tak boleh ada kod pakaian. Tiba-tiba nak bertemu Allah, pakai je lah yang mana-mana pun. Apa ni? Tu je. Bila ada, maka terbaiklah tu. Buat itu. Dan jangan ada pakaian itu atas jalan takabur dan ujub dan megah. Jangan pakai comel-comel pula. Masa nak semayang, ada pula. Antara yang boleh menyebabkan megah, dia panggil isbal. Iaitu jubah ke kain ke bawah daripada buku lali. Jika bawah daripada buku lali kita, kain ni untuk orang lelaki orang perempuan lagi panjang sampai meleret-leret, lagi afdal orang perempuan. Biar meleret-leret habis, bawa balik sampah rumah dia, terbaik perempuan. Lagi panjang lagi terbaik. Lelaki tak boleh. Kalau bawah buku lali, ni buku lali bawah makruh. Dekat
Betul-betul paras buku lali, ke buku lali besar ni, dia dekat-dekat mana-mana harus. Bawah dia makruh. Harus. Atas buku lali sunat. Sampai separuh betih. Pilihlah kat mana. Lebih kurang sejengkal lah kot. Pilih nak kat mana. Saya suka pilih kat sini. Atas buku lali sikit-sikit aja. Ada orang suka pilih ni. Nampak macam tergantung sikit. Macam ada orang suka gitu, tak apa. Setengah betih sehingga ke atas buku lali. Itu yang sunnah. Itu yang terbaik. Betul-betul buku lali ni buku lali harus. Bawah buku lali sama ada kain ke jubah janji seluar sama. Makruh. Bawah buku lali dengan niat kesombongan haram. Tu dia kata kat situ. Takabur, ujub, megah. Sebab aku kain lebih. Kain aku lebih, aku buat lebih. Maka hukumnya makruh. Hukumnya haram. Jika bermegah, hukumnya haram. Jika megah, ujub, takabur. Habis. Berhenti kat situ dulu. Adapun memelihara waktu. Banyak lagi ni. Adapun memelihara waktu. Mana tadi? Seanggota. Ni. Adapun memelihara waktu itu kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Wallahu alam. Sudah yang tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.